Salam sejahtera saya ucapkan kepada guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama saya ialah Melanie Claire anak Frederick dari kelas 4C. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang buku yang telah saya baca. Tunggul-tunggul gerigis ialah tajuk buku yang saya baca. Tunggul-tunggul gerigis merupakan karya seorang sastrawan negara iaitu Shehnan Ahmad. Shehnan Ahmad dilahirkan di Kedah pada 13 Januari 1933. Beliau mula bergiat dalam bidang penulisan sejak tahun 1956 dengan cerpen, esei dan kritikan. Rentong merupakan novel pertama yang ditulis oleh beliau dan diterbitkan pada tahun 1965. Dalam novel Tunggul-tunggul gerigis, terdapat satu peristiwa yang telah menarik perhatian saya sehingga saya ingin membaca dan memahami jalan cerita dengan lebih mendalam. Novel ini mengisahkan tentang hubungan kekeluargaan yang semakin renggang hanya disebabkan oleh isu politik yang berlaku di dalam sesebuah kampung. Watak utama dalam novel ini ialah Su Usul. Su Usul mempunyai seorang isteri bernama Bunga. Mereka dikurniakan dua cahaya mata yang bernama Derani dan Mahmud. Dalam cerita ini, isteri Su Usul iaitu Bunga telah meninggal dunia, tetapi sebab kematian tidak dinyatakan. Mahmud mempunyai seorang isteri bernama Esa. Aminah, Mahathir dan Bedul merupakan anak kepada Mahmud dan Esa. Derani pula memiliki seorang isteri bernama Salamah. Salbiah, Huduh, dan Maryam merupakan anak kepada Derani dan Salamah. Bedul merupakan cucu kesayangan Su Usul. Su Usul dijaga oleh Mahmud dan Esa apabila dia semakin tua dan uzur. Tetapi oleh kerana isu politik yang masih tidak dapat dibendung, Mahmud sendiri melayan ayah kandungnya dengan cara yang tidak sopan. Mahmud dan Derani bermusuhan hanya kerana isu politik tersebut sehingga Derani sendiri tidak berani untuk berjumpa dengan ayahnya kerana takut dimarahi oleh Mahmud. Su Usul berasa bahawa dirinya semakin dihiraukan oleh anaknya sendiri, tambahan dia berasa sunyi kerana tiada peneman. Peneman setianya ialah Bedul. Kisah yang paling menyedihkan dalam novel ini ialah apabila Bedul, cucu kesayangan Su Usul, meninggal dunia kerana dilanggar oleh lori balak ketika dia berlari mendapatkan datuknya. Oleh kerana kematian sahabat, saudara mara, isteri dan cucu kesayangan, Su Usul selalu berharap agar nyawanya diambil supaya dia boleh hidup bersama-sama dengan ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah meninggal dunia di alam barzakh. Alam barzakh bermaksud alam kubur yang menjadi perantaraan dunia dan akhirat. Di pengakhiran cerita, impian Su Usul menjadi kenyataan. Apabila suatu hari dia membuka matanya, dia menyadari bahawa dia telah berada di kalangan ahli keluarga dan sahabat yang telah meninggal dunia dan dia berasa sangat gembira. Jadi, pendapat saya tentang buku ini ialah buku ini menarik untuk dibaca kerana saya dapat mempelajari beberapa perkataan dan ayat-ayat yang menggunakan bahasa klasik. Pada mula saya membaca buku ini, bab yang pertama sehingga bab yang ketiga agak mengelirukan dan sukar untuk saya fahami sehingga saya membaca berulang kali dan akhirnya saya dapat memahami jalan cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang. Seperti yang telah saya katakan, novel ini mengisahkan tentang masalah keluarga. Sebagai golongan pelajar, janganlah kita menjadikan masalah keluarga sebagai halangan dan cabaran untuk mencapai kejayaan. Sebaliknya, usahalah bersungguh-sungguh untuk mengubah nasib keluarga. Di masa yang akan datang, kita juga akan mempunyai keluarga sendiri setelah mendirikan rumah tangga. Oleh hal yang demikian, jadikanlah masalah keluarga yang dihadapi pada masa lampau sebagai iktibar agar dapat mewujudkan kebahagiaan dalam hubungan kekeluargaan. Pengajaran yang saya dapat daripada cerita ini ialah kita haruslah menyayangi ahli keluarga kerana
Bagi saya, keluarga merupakan satu anugerah yang istimewa daripada Tuhan. Janganlah kita menyesal apabila mereka telah tiada lagi di dunia, kerana yang pergi tidak akan kembali. Hormatilah ahli keluarga kita agar kita dapat hidup bahagia sebagai satu keluarga. Hatilah wajib dibersih dan dijaga, kerana hatilah markas semua gerakan kita. Biarlah orang lain jaga akal, jaga nafsu, jaga perut. Kita di sini hanya jaga hati, kerana dengan jaga hati, yang lain sendirinya terjaga, baik akal, baik nafsu, baik perut. Sekian saja daripada saya, terima kasih.